Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Menggambar anak pelajar tahun 4 sekalian, diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Amin ya Allah. Jadi untuk hari ini kita akan sambung pengajian kita di bawah tajuk ekonomi. Pada minggu lepas kita sudah pun belajar tajuk pendidikan, di mana kita tahu 5 tempat di mana Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam. Sebagai contoh, rumah Nabi sendiri, Darul Arqam dan sebagainya. Namun sebelum itu, seperti biasa, anak-anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku teks sirah tahun 4. Dan terus kita pergi kepada muka surat 44. Jadi insyaAllah saya akan baca dan juga mengeluarkan sisi penting, menerangkan, memberikan huraian, insyaAllah memberikan huraian yang terbaik untuk anak-anak pelajar, supaya anak-anak pelajar mudah faham. Jadi diharapkan anak pelajar dapat memberi tumpuan, memberi fokus dengan baik. Sebelum kedatangan Islam ke Madinah. Di sini ekonomi, dalam ekonomi Islam ni kita akan tengok sebelum kedatangan Islam dan juga setelah kedatangan Islam ke Madinah. Kita tengok sebelum dulu. Sebelum kedatangan Islam ke Madinah. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab Madinah ni ditindas dalam urusan perniagaan. Ekonomi mereka dikuasai oleh kaum Yahudi yang berjual beli dengan cara riba dan menipu dalam pinjaman. Jadinya orang Islam di Madinah pada ketika itu, khususnya peniaga yang membuat pekerjaan perniaga, ahli perniagaan, mereka ditindas oleh orang Yahudi yang berniaga, kerana orang Yahudi ni dia mengamalkan riba dan juga menipu dalam pinjaman. Jadi Islam ni, peniaga Islam tak buat macam tu, kerana dia tahu dalam Islam salah, hukumnya berdosa besar buat macam tu. Jadinya apabila orang Yahudi mengamalkan riba dan juga menipu dalam pinjaman ni, mendatangkan kesan sampingan dalam perniagaan orang Islam. Namun kita tengok pula setelah kedatangan Islam ke Madinah, golongan muhajirin mula bergiat dalam bidang pertanian, pengurusan dan menyelenggara kebun-kebun kurma orang Ansar. Madinah bukan sahaja menjadi kawasan yang subur untuk pertanian, tetapi juga sebagai kawasan perdagangan kerana ia terletak di antara Mekah dengan Syam. Setelah kedatangan Islam ke Madinah, orang-orang Islam telah menunjukkan cara berjual beli yang halal. Jadinya apabila kedatangan Islam di Madinah ni, golongan muhajirin ini mula bergiat dalam bidang pertanian, pengurusan dan juga penyelenggaraan kebun kurma orang Ansar ni. Jadinya Madinah ni bukan sahaja menjadi kawasan yang subur untuk pertanian, tetapi juga sebagai kawasan perdagangan kerana ia terletak di antara Mekah dan juga Syam. Setelah kedatangan Islam ni dia membawa cara jual beli yang betul, iaitu cara jual beli yang halal. Kita tengok pelanggan yang seterusnya. Tidak ada sebarang bentuk penipuan dan riba serta rasuah dalam ekonomi Islam. Peniaga-peniaga kecil tidak lagi ditindas oleh golongan kapitalis. Rasulullah SAW telah mendirikan sebuah pasar berhampiran dengan pasar Yahudi Qainuqa untuk orang-orang Islam berniaga. Jadinya apabila Islam datang ke Madinah, Islam mengajar sistem jual beli yang halal, berniaga dengan cara yang halal, maka tidak ada sebarang bentuk penipuan dan riba serta rasuah dalam ekonomi Islam. Penipuan sebagai contoh mungkin penipuan dalam timbangan. Kalau riba ni pula dia jual 3 kali ganda daripada harga asal. Sebagai contoh kita ambil RM10. Maksudnya maksimum mungkin dia boleh jual dalam RM30. Tapi dia ambil keputusan jual sampai RM50, RM60, RM100. Jadi itu riba. Allah SWT murka kepada mereka yang menipu dalam urusan jual beli dalam riba, dan hukum dia berdosa besar. Dan kalau anak-anak pelajar masih ingat lagi, dalam sirah tahun 3 pun, di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj pun ada balasan yang Nabi tengok ketika naik ke langit itu bagi mereka yang makan riba. Jadi peniaga-peniaga kecil ni, selepas sistem perniagaan Islam ini dibawa ke Madinah, peniaga-peniaga kecil tidak lagi ditindas oleh golongan kapitalis. Golongan kapitalis ni yang mengamalkan penipuan riba tadi ni lah. Rasulullah juga telah mendirikan sebuah pasar yang berhampiran dengan pasar Yahudi. Jadi orang Islam ni dah tak berniaga sekali dah. Nabi Muhammad bina pasar
yang berhampiran dengan pasar Yahudi Kuala Lumpur untuk orang-orang Islam berniaga. Jadi kedudukan ekonomi masyarakat Islam menjadi kukuh dan seimbang, dan akhirnya masyarakat Islam menjadi lebih makmur dan stabil. Jadi tadi sebelum kedatangan Islam ke Madinah, memang peniaga-peniaga Islam ni ditindas oleh kaum Yahudi yang mengamalkan sistem riba dan juga menipu. Jadi apabila Islam sampai ke Madinah, Nabi Muhammad sampai ke Madinah, telah pun diajar cara berniaga yang betul, yang mengikut cara Islam yang halal, maka apa yang akan jadi, penduduk Islam, peniaga Islam tidak lagi ditindas, peniaga kecil tidak lagi ditindas, dan mereka pun ada tempat berniaga mereka sendiri yang Nabi Muhammad SAW buat berhampiran dengan pasar orang Yahudi ini. Dan akhirnya kedudukan ekonomi masyarakat Islam menjadi kukuh dan seimbang, dan masyarakat juga menjadi lebih makmur dan stabil. Maka berakhirlah tajuk unit 4 ekonomi. Unit 4 iaitu tajuk ekonomi. Jadi insyaAllah untuk tugasan saya akan susulkan kemudian di dalam grup WhatsApp kita lah, grup WhatsApp tahun 4. Jadi sebarang kekurangan penyampaian saya khususnya kepada yang menonton video ini adalah anak-anak pelajar Kafur Al-Fatih Education Center Kota SAS. Sebarang kekurangan saya mohon maaf, dan jika ada permasalahan boleh terus bertanya kepada saya. InsyaAllah kita akan sambung pula minggu depan. Jadi akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.